سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل ربنا زدنا علما وارزقنا فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat dan limpah kurniaannya. Kita dapat sama-sama Allah pertemukan pada malam ini untuk menyambung tadabbur kita. Jadi kita baru masuk permulaan lah tentang tadabbur ni. Jadi kita mula dengan ta'awuz. Kita dah bincang sedikit kenapakah kita sebelum mula baca Quran kita kena buat apa? Isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa kita baca a'udzubillah sebelum mula baca Quran? Dah ada jawapan dah. Ingat lagi tak? 2 minggu kan sebelum. Sebab perintah daripada siapa? Allah. Jalinnya dalam surah berapa tu? Dalam surah Al-Nahl ayat 98 yang berbunyi fa iza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau nak mula membaca Quran, maka mohonlah perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Jadi ini menunjukkan istimewanya Al-Quran. Istimewanya Al-Quran dan sangat-sangat bencinya musuh Bani Adam ni, iaitu syaitan ni, kepada sesuatu yang paling boleh memberi manfaat kepada anak-anak Adam, iaitu Al-Quran. Sebab itulah dalam Quran ni yang Allah berikan penekanan kepada apa? Al-Quran di sini untuk apa? Kita mohon perlindungan sebelum nak mulakan. Ni satu sumber hidayah kita. Jadi kalaulah kita dapat anak-anak dapat manfaat ni, maka inilah yang dibimbangi oleh musuh anak-anak Adam. Sebab apa? Mereka nak lakukan satu benda paling besar dalam hidup anak Adam ni. Apa dia? Ini kita nak tengok hari ni tentang syaitan. Apakah kerja jahat dia? Kenapa dia sangat tak suka kita ni dapat petunjuk daripada Allah melalui Quran? Dan cara dia apa? Jadi kerja syaitan. Jadi kita manusia yang disebut lemah. Allah sebut kita ni lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan kita sangat memerlukan bantuan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menang melawan musuh kita yang ini syaitan. Jadi sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala juga ada dia punya ciri-ciri yang orang yang Allah akan jadi Allah akan pelindung dia. Allah akan lindungi dia. Jadi kita tengok balik surah ni dulu. Sebelum kita nak bincang ayat, kita tengok dulu ayat ni balik ya. Billahi minasyaitan ar-rajim. Jadi di sini ada 3 entiti ya. Pertama siapa? Aku, iaitu kita. Aku berlindung. Ini ada aku. Ini kemudian ada siapa? Allah. Dan kemudian ada siapa lagi? Syaitan. Jadi kita minta aku berlindung. Minta perlindungan. Billah kepada Allah. Jadi ini untuk, jadi bila sebut B ni apa?
makna dia ilsaq, asal makna. Ilsaq ni maknanya apa? Melekat, dekat, rapat. Itu maksud dia. Jadi dengan Allah ni sifat hamba tu nak dapat perlindungan kena apa? Kena buat apa? Kena menjarakkan ke kena merapatkan? Rapatkan diri dia, kena korib dengan Allah. Macam mana nak korib? Macam mana kita nak korib dengan Allah? Siapa boleh berjumpa Allah? Ada? Yang korib dengan Allah siapa? Para Nabi dapat wahyu kan? Jadi tanda koribnya Nabi dengan Allah, dia dapat wahyu, betul? Itu para Nabi kan? Hari ni siapa boleh dapat wahyu? Ada siapa boleh? Lain macam lah tu kan? Jadi sekarang ni macam mana kita nak korib dengan Allah? Dia satu jalan je dia. Ingat apa? Wahyu dah selesai ke belum? Nabi dah deliver tak pada kita? Jadi jalan paling unggul, paling utuh nak dekat dengan Tuhan adalah dengan kalam Allah. Kalam Allah ni. Inilah tali Allah hari ni dengan hamba-hamba dia. Tak ada lain lagi dah. Nabi dah tinggalkan tali Allah yang teguh ni. Sebab itu Allah perintah kita untuk pegang teguh dalam ni. Dalam surah 3, buka surah 3 ayat 101. Surah 3 boleh buka kan? Boleh mula buka surah 3 ayat 101, muka surat berapa? Cik 63. Ayat dia atas sekali ya. Surah 3 ayat 101. Cuba. Baik ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Boleh baca sama-sama? Kena dengar suara sikit-sikit cukuplah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh. Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Dan macam mana kamu boleh kufur? Macam mana kamu boleh ingkar, boleh jauh daripada Allah? Boleh tak kenal lagi pencipta, boleh lagi tak taatkan Allah. Kufur ni ada banyak makna, nanti kita mungkin satu masa kita akan bincang boleh sampai bab dia lah. Jadi bagaimana kamu boleh ingkar kepada Allah? Maksudnya tinggalkan banyak perintah Allah dan melanggar banyak larangan dia. Wa antum, sedangkan apa dia? Antum, kamu ini semua, wahai umat Muhammad, tutla alaikum ayatullah, telah dibacakan ke atas kamu, sentiasa dibacakan ke atas kamu ayat-ayat daripada Allah. Maksudnya apa? Ini cerita pasal zaman Nabi dan para sahabat dulu, orang Islam dulu apa dia? Inilah kerja yang paling banyak mereka lakukan. Apa dia selalunya? Rutin dia? Tutla alaihim ayatullah, dibacakan ayat-ayat Allah. Dia beri peringatan tentang ayat-ayat Allah dalam Quran. Ni perbuatan lazim lah orang kata mereka. Hari ni kita dibacakan apa? Lazim kita. Ayat-ayat WhatsApp. Kan? Dibacakan ayat-ayat Facebook. Lagi? Apa lagi nak baca? Kan? Jadi tak kenal pun ayat Allah kat mana. Tak tahu kat mana. Kalau baca pun tak faham pun. Kan? Jadi Allah kata bagaimana kamu boleh kufur sedangkan kamu sentiasa ditanamkan ayat-ayat Allah ni kat kamu. Nabi datang bawa peringatan Allah. Selama 23 tahun tu sempurnakan, sampaikan Quran tu. Nabi menyempurnakan Quran pada masyarakat ni.
Jadi dan wa fiikum rasul, sedangkan kamu di sisi kamu ada rasul ni. Hari ni kita ada tak Rasulullah? Hari ni kita tak ada, tapi Rasulullah dah tinggalkan kita warisan dia. Dia kata taraktu fiikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatan nabi. Aku telah tinggalkan kamu wahai umatku dua perkara yang kamu akan selamat, tak akan sesat selama kamu berpegang teguh dengan duanya, iaitu apa? Kitab Allah ni dan sunnah Nabi. Jadi Nabi tinggalkan ilmu dia. Maka apa tugas umat Islam ni? Tugas kita ni menyampaikan, menyambung lisan Nabi itu bagi ia dikenali. Hari ni ramai tak kenali lisan yang ada dalam ni kan? Tak tahu. Lepas tu kita kena beritahu dengan cara apa ni? Tadabbur ni. Jadi sebab tu Allah kata dalam ayat seterusnya lagi, wa may ya'tasim billah. Ni. Dan barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, ya'tasim billah, a'udzu billah. Apa maksud dia? Siapa yang nak berlindung kepada Allah, syarat dia kena buat apa? Ya'tasim billah, berpegang teguh kepada siapa? Allah. Kat mana nak pegang teguh kepada Allah ni, perintah dia? Ni, tali Allah ni. Antaranya makna dia dalam ayat 103 di bawah tu, wa'tasimu bihablillah, tu tali Allah. Kata sahabat tentang apa itu hablillah, iaitu Al-Quran. Al-Quran lah tali Allah yang teguh. Jadi siapa yang berpegang teguh kepada Allah, maka benar-benar dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi siapa yang nak selamat, dia kena rapatkan diri dengan Allah. Sebab tu dalam maksud Nabi ni juga kita kata, asal makna dia ilsak ni sesuatu yang rapat dekat. Jadi kita nak berlindung kepada Allah, kita sendiri kena cari jalan macam mana boleh dekat dengan dia. Mestilah dengan banyakkan dengan Quran ni. Sebab tu Nabi kata rumah kena banyak baca Quran. Ahli rumah tu jangan biar maksiat kat luar dah ada, dalam rumah pun maksiat juga. Tu. Maksiat dia macam mana? Yang kotak tu je. Cukup lah. Sentiasa. Rugilah macam tu. Bila masa pula nak hilang, nak hindarkan, kat luar dah tak hindar, kat dalam rumah pun nak juga. Alhamdulillah. Bila Quran ni, kita nak tunggu datang dengan kuliah, pun tak sampai juga. Ni bila masanya? Jadi ini satu benda yang mungkin kena kita highlightkan banyak kali, selalu. Jadi sebab itu Allah sendiri sebutkan. Jadi ni ciri-ciri orang beriman ni apa? Cuba tengok ciri orang yang beriman yang Allah akan lindung orang ni. Allah akan jadi pelindung dia. Syarat dia ni mesti apa? Usaha untuk dekat dengan Allah ni. Jadi orang yang beriman sebenar-benarnya. Sebab tu syarat jadi orang beriman sebenar-benarnya, Allah kata, cuba buka surah 2. Surah 2 ayat 121. Tadi kan macam mana kamu boleh kufur sedangkan ayat-ayat Allah dibacakan? Cuba tengok. Ciri-ciri manusia yang bila dia baca ayat Allah, apa dia buat? Dengan ayat-ayat Allah ni. Bila Allah beri ayat-ayat dia. Dan Allah iktiraf inilah orang yang sebenar-benar yang beriman. Okey, jumpa buku surat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi. وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Orang-orang yang kami anugerahkan mereka ni, kami berikan mereka. Ataina ni apa? Allah berikan. Pada mereka Alkitab akan kitab. Ya ini apa? Al-Quran. Jadi dia sebut kitab ni dari sini maksud dia semua kitab yang pernah turun daripada awal hingga akhir. Setiap kali generasi yang diberi kitab dia ambil manfaat. Apa dia buat dengan kitab ni?
Yatlunahu haqqa tilawatih. Yatlunahu haqqa tilawatih. Dia highlight tu. Inilah orang yang nak dekat dengan Tuhan ni. Dia dapat je kitab Allah, dia buat apa? Yatlunahu haqqa tilawatih. Apa makna dia? Yatlunahu haqqa tilawatih. Ada makna kadang-kadang kita kena perdalamkan makna tu. Apa makna yatlunahu haqqa tilawatih ni rasa-rasa? Terjemah dia kata apa? Mereka membacanya lagi dengan sebaik-baik bacaan. Kalau saya baca macam ni, yaqra'unahu haqqa qiraatih. Yaqra'u baca kan? Iqra'. Apa beza dengan yatlunahu dengan yaqra'unahu? Jadi apa faedahnya kalau macam tu? Kenapa yang ni tak panggil Iqra' baca kan? Kalau kita baca macam ni, yaqra'unahu. Yaqra'unahu. Sama tak? Ini baca juga. Apa baca beza perkataan ni baca makna dia dengan perkataan yatlunahu baca? Ada beza? Baca yang macam mana? Jadi sifat bacanya berbeza tu. Okey. Tilawah. Ini ada perkataan tilawah. Ini maknanya apa? Tilawah. Sebab itu maksud yatlu ni asal makna dia apa? Perkataan yatlu ni, perkataan ni, tilawah ni dalam bahasa Arab maksud dia ittiba'. Ni makna dia. Iaitu apa dia? Ikut maksud dia. Follow, ikut. Lepas tu kalau dalam surah, kita biasa baca surah wasyamsi wa duhaha, kan? Perhatikan wasyamsi wa duhaha. Apa tu? Demi matahari dan waktu duha, ketika matahari tu dah terpancar cahaya dia. Wal qamar, demi bulan. Iza, apabila tala ni perkataan ni lah, tilawah. Apa dia? Bulan tu baca matahari ke bulan tu ikut matahari? Bulan iring matahari ke bulan baca matahari? Nak terjemah situ. Wal qamari, cuba buka surah tu. Buka surah Asyam, surah 91. Nombor 91 kan surah? Ke 92? Surah 91, sekejap. Yang ni simpan, kita nak buka balik Tahan tangan sikit. Buka je juzuk amma di belakang tu. Buka belakang sekali tu. Terus lompat ke surah 91. Muka surat 595. Situ. Perhatikan ayat tu, ayat kedua tu. Penting tu. Tengok makna dia apa. Boleh Boleh, ada yang mana ada semua? Nampak ke? Saya ni kecil je ni. Saya pun tak nampak. Ada rabun lah dia. Wasyamsi wa duha. Tu terjemah. Tengok terjemah bawah dia. Demi apa? Demi matahari dan apa? Alhamdulillah. Okey, kedua. Wal qamari, demi bulan. Idza talaha apa? Tala tu perkataan tilawah lah. Tala yatlu tilawah. Jadi perkataan tilawah ni tala tu. Nampak tak? Ni asal dia ni fi'il mudhari', fi'il madhi dia macam ni. Tala ni. Jadi ni yatlu. Jadi yatlu yang ni. Kemudian jadi tilawah. Ni daripada perkataan yang sama ni. Ini dia punya kata kerja past tense, present tense. Ini dia punya kata nama, noun. Ni talah ni, yang ni, talah ni dalam surah ni. Demi bulan apabila baca matahari ke ikut? Iring. Inilah mana asal dia.
Bulan tu iring matahari, dia iring macam mana? Dia akan iring dengan tepat, betul tak? Cuba kalau dia lari sikit, boleh jadi apa agak-agak kita ni? Habis kita terus. Baru sikit dia dah La Nina lah, El Nino lah, apa macam-macam kan. Jadi sistem yang Allah buat ni, dia tempat kita ni yang menyebabkan adanya kehidupan ni. Jadi asbab hidup ni hari ni sempurna kan kita kan. Selesa je. Sebab apa? Sempurnanya mahara Allah yang besar ni bertugas. Kan? Demi bulan yang iring matahari dengan begitu sempurna. Kalau tidak kamu ni tak ada ni. Tak ada hidup ni. Susah. Habis kita. Macam-macam bencana pula nanti. Jadi sempurnanya begitulah alam ni. Dengan itulah juga Quran ni untuk sempurnakan apa pula? Akhlak manusia. Kan? Macam mana sempurnanya sistem ni. Dan manusia boleh hidup sempurna. Sistem akhlak ada kehidupan dia juga dengan sistem ni. Maka dia bila baca Quran juga untuk apa? Untuk ikut sebaik-baiknya. Itu maksud dia. Sebab itulah kata Ibnu Mas'ud ni, apa maksud mereka baca dengan bacaan sebenarnya? Mereka baca untuk ikut arahan dalam tu dengan sebaik-baik ikutan, dengan ikutan yang sebaik-baiknya, sebenar-benar. Baru betul. Baca untuk ikut, bukan baca untuk dapat pahala je, bukan. Baca Quran dan dapat hidayah supaya dia tahu bagaimana jalan untuk dapat mencapai matlamat sebenar hidup dia di akhirat selamat. Itulah maksud tilawah. Lepas tu kata Ibnu Mas'ud, dia kata apa? Apa maksud yattabi'unahu haqqa tilawatih ni? Iaitu mereka ikut. Yatlunahu haqqa tilawatih ni maksudnya yattabi'unahu. Ini salah satu tafsiran dia. Yattabi'unahu haqqa ittiba'i. Maksudnya apa? Mereka sentiasa mengikutinya ataupun mentaatinya. Mengikutinya. Haqqa dengan sebenar-benar ikutan. Ikut dengan sebenar-benar sebaik-baik ikutan. Macam mana nak ikut sebaik itu? Mestilah kena faham sungguh-sungguh betul-betul detailnya apa sebenarnya, perinciannya. Begitulah macam mana kita nak ikut dahulunya arahan-arahan yang lain, kan? Kita ambil masa, nak ambil lesen pun kena ada time dia, apa? Kena ikut, kalau tidak tak lulus. Betul tak? Jadi ambil lesen pun macam tu kan, ada berapa jam? 16 jam tu, tak lengkap 16 jam, sorry, tak dapat. Lepas tu kena ada, begitulah ni lebih lagi Quran ni yang dimasukkan. Itulah ciri-ciri orang yang Allah kata apa? Balik pada surah tu. Balik pada surah 2 tadi, ayat 121 kita. Ni kita nak, jadi sekarang ni masuk step kedua. Kita nak lindung kepada Allah supaya apa? Benar-benar kita berhak untuk dilindungi dengan usaha kita mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Ni. Mengambil apa yang datang dari Allah tu dengan tidak membelakangkan apa yang datang daripada Allah, dengan ambil sungguh-sungguh. Baik, surah 121 Allah kata apa? Kita jumpa dah. Buka balik Dia Allah kata alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami beri mereka ni kitab. Siapa? Hari ni kita Allah beri kitab ke tak? Panduan. Beri dah, semua dapat dah. Apa kita kena buat sekarang? Yaslunahu haqqa tilawati. Mereka tilawah, baca sampai untuk tujuan ikut dengan ikut yang sebaik-baiknya. Jadi Allah kata ulaika yu'minuna bih. Mereka lah orang yang benar-benar beriman dengannya. Wa may yakfur bihi, dan barang siapa yang ingkar dengannya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Inilah golongan yang Allah iktiraf keimanan mereka ni. Inilah usaha kita hari ni. Kita sedang buat lah ni. Untuk kita baca. Dan kita baca bukan baca je lah sekarang ni. Baca perhatikan apa makna ni kan. Detail supaya kita faham. Oh, saya kena buat macam ni lah. Ada kesan perubahan pada kita baca Quran lepas ni. Jadi kita tengok lagi dalam tujuan baca ni lagi. Jadi Quran ni adalah kitab yang Allah anugerahkan untuk apa? Keluarkan manusia ni daripada kegelapan dia, kejahilan dia dulu, kepada cahaya
Daripada dia rasa benda ni okey, rupanya tak okey. Ramai kita faham tu okey. Rupanya bila tadabbur Quran, rupanya salah rupanya. Dulu rasa macam Quran ni okey je, baca je. Rupanya tak betul, kena bagi faham lah. Dah bimbang dah. Macam mana saya boleh faham yang lain? Kan? Tapi yang ni saya tak faham. Ini saya sedang membelakangkan Allah dan Rasul ni. Kalau saya depankan, mesti dah tak masalah dah ni. Sebab tu Allah kata dalam surah 49 ayat 1. Cuba buka. Surah 49 ayat 1. 49 ayat 1. Okey. 515. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. boleh? Muka surat 515 Surah Al-Hujurat. Ayat 1 ayat pertama. Jumpa dah? Okey. Surah 515. Muka surat 515. Surah 49 ayat 1. Okey, boleh. Tengok terjemahan dia intai sikit bahasa Arab dia yang saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wattaqullah. Innallaha sami'un alim. Yang Allah seru siapa? Jadi orang yang dah berusaha baca tadi sebab dia nak beriman tadi tu, Allah kata ulaika, mereka berusaha baca kan. Dan Allah kata dalam ayat ni juga seru kepada orang beriman apa dia? La tuqaddimu, janganlah kamu tuqaddim apa? Mendahului Allah dan Rasul. Janganlah kamu, maknanya bila kita dahului, maknanya kita belakangkan Allah dan Rasul. Kat mana Allah dan Rasul ni, di mana tempatnya? Sini. Di sini. Antaranya di sinilah wahyu. Kita kenal Allah ni, kenal Rasul sebab ada wahyu. Nabi dapat jadi title Rasul apa dia? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kan? Wahyu tu. Jadi jangan kamu belakangkan Allah dan Rasul dalam hidup. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, semua yang Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini satu kesaan Allah untuk kita dapatkan dia. Sebab apa? Cahaya hidayah ni kan, nur kan. Dia orang kalau dalam gelap masuk hutan tu, dia punya, kalau dia nak jalan ke depan tu, lampu suluh dia suluh belakang ke suluh depan? Dia boleh tak depan daripada cahaya tu? Ke dia duduk belakang, dia kena follow cahaya tu? Dia kena follow, betul? Macam tu kita dengan Quran. Jadi Quran jangan ambil bila musim dia. Jadi Quran ikut saya, bukan saya ikut Quran. Ini Quran ambil bila? Bila musim dia. Musim perlukan, saya ambil dia. Ketika tak perlu, bukan. Ini di tempat tertentu saja. Itukah Quran? Sebenarnya kita sedang depankan ke belakangkan? Depan ke belakang? Kalau orang ni dia bidang kedoktoran, dia bidang engineer kan. Bukti dia mendepankan dia punya tu, maknanya dia minat tu, maknanya saya dahulukan. Ini bukti apa? Bukti kamu depankan mana ni? Sekarang saya dah jadi. Saya dah pandai dah. Saya dah tahu dah semua. Semua istilah kedoktoran saya tahu. Betul tak? Itu bukti apa?
Ya, itulah dia punya cita-cita tinggi dia. Sekarang ni kita bila depan dengan Allah Rasul, apa bukti satu dia? Apa bukti kita nak? Bagaimana kita punya kemajuan dengan Quran. Kemajuan dengan Quran. Masyarakat kita dan semuanya. Selesai tak dalam hal boleh baca, contoh. Ke majoritinya boleh ke tak boleh? Itu ukuran. Ukuran dia hasil dia itulah. Hasil kepada orang tu maknanya membuktikan dia mendepankan benda tu. Kalau tidak, dia takkan jadi macam ni. Bila kita mendepankan dahulukan dia, maknanya itulah bukti. Ya, benar-benar dia ni adalah letak benda ni depan. Sebab itulah dia berjaya capai apa yang sepatutnya dia capai. Jadi kita sekarang ni apa hasilnya? Bila dah lama belakangkan Quran, akhirnya jadi timbul masyarakat yang macam mana? Yang ummi, yang tak boleh baca dah. Apatah lagi nak memahaminya, apatah lagi nak tadabbur dia pula. Jadi nak sampai ke tangga tinggi tu dah susah lah. Sebab pun dah lama tinggal gitu je. Tahu apa dia? Baca je. Kan? Itu pun tak ramai pula. Jadi ni, sekarang ni dia sedang depan ke sedang belakang kan? Ni tak ada umum lah ni. Sekarang ni agak-agak sedang depan ke sedang belakang? Dia kena jujur dengan Tuhan. Ya, Allah akan sayang kita. Kita jujur, ya Allah, ya kami sedang belakang kamu lah, ya Allah. Ampunkan kami, ya Allah. Sekarang inilah masa kami masih hidup, kami sedang nak depankan Quran ni dalam hidup kami. Itu sepatutnya. Jelas? Tu, setuju tak sekarang ni kita belum mendepankan kalau macam ni? Tidak tengok kesan dia. Sebab itulah masyarakat yang mendepankan Allah Rasul apa berjadi? Tu zaman Nabi ke para sahabat. Sebab mereka depankan apa? Quran ni dalam jiwa dia. Tak ada takut. Kan? Dan itulah usaha mereka. Jadi ini benda yang ciri-ciri mukmin yang sepatutnya lah yang berlaku, yang kita nak hadirkan, nak tanamkan dan nak sebenarnya memberi kesedaran. Itu tujuan dalam pun nak cungkil bagi kesedaran lah tentang apa yang kita telah tinggalkan. Baik. Sebab itu dalam ayat yang lain, apa fungsi kitab ini? Allah sebut sendiri, kitab inilah cahaya yang patutnya kita kena depankan dia. Dalam surah 14. Okey. Lagi 2 surah je saya nak buka ni. Surah 14 dulu. Surah 14 ayat 1. Surah 14 ayat 1. Buka surat. Ah, 255. Baca sikit yang ni. Surah 14 ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Jadi siapa nak bertemu dengan Tuhan yang maha perkasa, yang maha terpuji dengan selamat, jalan ni dia kena ikut. Allah kata apa? Inilah sebuah kitab ni. Kami turunkannya kepada engkau wahai Muhammad. Apa Nabi buat dengan kitab ni? Nabi sampaikan habis-habisan sampai nak kena bunuh pun. Yang penting apa? Seruan ini sampai. Kan? Pesanan-pesanan pencipta kita sampai pada dada-dada hamba-hamba dia semua. Dan dapat buat apa? Fungsi dia? Kitab ni litukhrijan nas, supaya engkau dapat mengeluarkan orang ramai ni, manusia ni, masyarakat ni daripada apa? Zulumat, kegelapan-kegelapan hidup dia. Dia tak nampak akhirat, hidup dia sibuk dengan apa? Dunia ni. Dan macam-macam lagi. Kepada apa? Nur cahaya ni. Inilah Quran. Nur, nurul hidayah. Tapi semuanya dengan apa? Bi'izni rabbihim, dengan izin daripada Allah. Allah pilih.
Siapa yang tadi ikhlas dekatkan diri dia, dekatkan dia sentiasa lazimi ni, Allah akan sayang dia. Maka Allah yang akan pilih dia untuk jaga dia di atas petunjuk ni. Ila siratil azizil hamid. Jadi inilah golongan siapa yang ambil ni, Allah akan lindung dia dengan cara apa? Allah keluarkan dia daripada kesesatan hidup kepada hidup di atas petunjuk. Ni jaminan Allah. Allah sebut sendiri dalam satu surah yang kita mungkin tahu surah ni, pernah dengar ayat ni. Buka surah 2 ayat 257. Surah 2 ayat 257. Jadi sekarang kita hari ni kita bincang tentang Allah ni. Aku berlindung kepada Allah. Surah 257. Muka surat berapa? 43. Ayat atas sekali kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Ya, Allah kata apa? Allah lah pelindung orang-orang yang beriman. Orang siapa yang Allah lindung? Semua orang ke orang tertentu saja? Orang beriman saja. Ni, ciri-ciri orang beriman tadi apa? Mereka dapat kitab Allah, mereka buat apa? Usaha baca sungguh bagi faham untuk ikut dia. Kan? Jadi siapa nak termasuk dalam ciri-ciri dalam golongan yang Allah lindungi ni, usahalah jadi orang macam ni. Jadi tu Allah kata Allah lah pelindung orang yang beriman. Cara Allah lindung macam mana? Ni unik ni cara Allah lindung. Allah bagi dia benteng yang kukuh, kuasa yang besar. Apa cara Allah lindung kita? Yukhrijuhum minaz-zulumati ila nur. Allah keluarkan mereka daripada apa? Kesesatan kepada cahaya. Inilah maksud perlindungan Allah. Sebab itulah, maknanya dia apa? Dia bukan materialism. Bukan. Allah lindung ni tak sebut pun pasal material. Kalau lah macam tu, kalau kita ukur bukti Allah sayang dengan Allah beri, apa dia? Allah beri apa? Keperluan material semata-mata kan? Untunglah Fir'aun, untunglah Qarun. Kan? Kesianlah Ashabul Kahfi duduk dalam gua, tak ada apa. Tengok Allah lindung siapa? Ashabul Kahfi tu Allah lindung tak? Allah lindung dia macam mana tu? Sedangkan dia tak ada apa-apa dah, tinggal semua. Dia masuk dalam gua, sebelum ni dia kaya. Macam mana tu? Kesian dia. Dia duduk dalam gua je, dia lari sebab tu ketakutan. Allah lindung dia ke tak? Ya, Allah lindung dia apa? Semua benda tak mempengaruhi dia. Kenapa? Dia nak jaga iman dia. Dia sanggup tinggalkan semua benda. Kenapa? Dia lebih besarkan iman dia kepada Allah. Itulah Allah lindung. Ni kadang-kadang kita baru sikit je apa dia cabaran ni. Belum kena letup lagi. Baru apa kata? Ugut sikit je. Piuk nasi sikit je. Dah nak hilang je. Dah tak ada lah. Itu orang yang Allah lindung tak? Dah boleh khianat dah. Dah boleh tinggal lah ni. Quran ni dah. Baru bimbang sikit je. Diugut sikit je. Bukan dia kebulur pun. Tapi dah mula. Namanya Allah lindung tak orang macam tu? Tak. Mudah betul iman dia dicabut. Mudah je. Adakah itu golongan yang Allah lindung? Tak. Nampak golongan Allah adalah golongan yang macam mana pun ujian dia timpa, iman dia tetap apa?
teguh macam Sumayyah keluarga Yasir. Tengok macam mana. Itulah golongan yang Allah lindung. Di dunia nampak macam apa? Dia diseksa kan. Tapi rupanya Allah lindung ni supaya apa? Mudah jalan dia di akhir. Allah lindung akidah dia, Allah lindung iman dia, sentiasa teguh dengan Allah. Itulah Allah, orang yang Allah lindung. Sedangkan siapa? Orang yang ingkar ni apa? Pelindung dia taghut. Yang akan menyebabkan dia daripada dah boleh dapat cahaya, dia keluar kepada kesesatan. Mereka lah penghuni neraka dan mereka di dalamnya adalah orang-orang yang kekal. Jadi itulah ciri-ciri inilah kita nak a'udzubillah yang kita baca ni. Bagaimana kita nak dapat perlindungan Allah, berusaha jadi orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Dengan apa? Mengambil panduan Allah ni sungguh-sungguh, pegang di dalam hidup. Dan Allah dekat dengan kita. Inilah jalan untuk dekatkan diri kepada Allah supaya benar-benar dapat perlindungan Allah. Dan perkara paling besar yang nak Allah lindung apa dia? Kepentingan apa dia? Iman. Itulah paling besar. Yang lain ni sebenarnya apa? Nombor bawah. Yang ni nombor satu. Sebab apa? Yang lain ni kalau ada pun dia akan apa? Tak kekal. Yang paling mahal nanti manusia akan rasakan di akhirat adalah iman dia. Yang paling mahal di akhirat nanti manusia akan rasa di akhirat adalah iman dia. Rupanya yang lain ni tak ada apa-apa. Nanti kita tengok lanjut nanti pada bincang tentang syaitan pula. Tentang syaitan pula. Jadi tiga ni lah kita bincang ni. Minggu yang lalu kalau tengok video yang sebelum ni mungkin boleh nanti tengok aku kita bincang tentang kita. Kenapa kita kena berlindung kepada Allah ni? Musuh kita. Hari ni kita bincang tentang siapa? Allah. Kenapa Allah ni kita kena usaha bagi boleh dekat dengan Allah. Dengan cara apa rupanya? Inilah dia. Pegang teguh dengan kitab Allah ni. Baca dia, fahami dia, hayati dia, sentiasa lazimi dia. Dan jadikan dia ni apa? Peradaban hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita dengan Quran. Syarat dia mesti berilmu dengan dia lah. Kena fahami, usahakan ambil. Bukanlah semua, tapi kita ada usaha. Kan, dengan kadar yang kita mampu. Jadi itulah sampai sini dulu untuk malam ni. InsyaAllah nanti kita sambung tentang kerja jahat syaitan pula untuk halang manusia daripada dekat dengan Allah. Dia sedang usaha nak dekat, syaitan akan halang. Kita tengok pada pertemuan yang akan datang. Dan Allah panjangkan umur kita. Kita akan bertemu di lain masa. Qul qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya nak campaign sikitlah